Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. In uridu ila al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Inni akhafu nasaitu rabbi 'adzaba yaumin 'azim. Asa rabbi an yahdiyani sawa'is sabil. I'lamu ayyuhal mu'minuna wal mu'minat ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Wa inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin wa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala sirati mustaqim. Inni tawakkaltu ala al-azizir rahim wa inni tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamut. Innamallahu ilahu wahid la ilaha illahu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jadi sebagaimana biasalah sebelum Ramadan saya akan cerita tentang ketakwaan. Jadi pada malam ini saya cuba mengajak diri saya, mengajak tuan-tuan semua, yang mana selalu kita bila sebut kata Ramadan, mana-mana ustaz nanti cerita dalam bulan Ramadan ini Quran kata mudah-mudahan Ramadan dapat membentuk kita menjadi orang bertakwa. Sebagaimana yang saya katakan sebelum ni, kenapa kita kadang-kadang dah puasa dah lama tapi kita tak jadi orang takwa. Kita kena cuba juga tuan-tuan. Usaha saya dan tuan-tuan kita usaha untuk nak menempatkan diri kita dikautakan sebab Allah Ta'ala ni sayang dengan orang takwa. Allah Ta'ala cinta dengan takwa. Ya, doa permohonan orang takwa ni selalunya tak pernah ditolak oleh Allah. Jadi malam ni kita bicarakan serba sedikit, sambung daripada cerita-cerita dulu, kita bawa lagi ciri-ciri ketakwaan ni. Manalah tahu kita jadi orang bertakwa ada ciri yang macam tu. Berbelas kali Tuhan sebut dalam Quran, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah ni sayang, Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Tapi nak mendapat duduk tempat orang takwa ni susahlah. Memang susahlah. Sebab orang bertakwa ni selalu mencapai kejayaan. Berjaya dia di dunia, berjaya dia di akhirat. Ya, kadang-kadang ada kita berjaya di dunia tapi takut tak berjaya di akhirat. Biar gagal di dunia, berjaya di akhirat. Itu yang kita nak. Tapi yang kita mau, biarlah kita berjaya kedua-duanya. Akhirat pun kita, dunia pun kita berjaya, akhirat kita berjaya. Jadi kita tengok malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Nah, kita cuba buka permulaan kita surah Al-Qasas ayat yang ke-83. Surah Al-Qasas ayat 83. Muka surat dia sebelah kanan, baris yang keempat daripada bawah kita jumpa. Kata Tuhan, tilkad darul akhirah. Inilah negeri akhirat. Inilah perkampungan akhirat. Inilah kediaman kamu di akhirat. Tempat tinggal yang sejati akhirat. Dunia ni sementara je.
Dunia sementara je. Semua kita tahu Allah Ta'ala berkata dalam Quran, dunia ni pasti akan fana, akan binasa. Jadi perkampungan akhirat yang kekal tu untuk siapa, kata Allah? Untuk siapa? Tentulah kepada orang bertakwa. Jadi orang bertakwa dia ada ciri-ciri dia. Sebab step daripada satu step ke satu step tu, nak jadi orang bertakwa paling mudah 3 step je. 3 step ya tuan. Tapi nak sampai 3 step tu yang payahnya. Sebelum nak cerita pasal ayat ni, kita tengok step dia. Step dia kita tengok, Allah Ta'ala terbentang pada surah An-Nur ayat 52. Di muka surat kiri tu 1, 2, 3, 4 tepi sikit tu. Dia guna situ ada 2 kataan jawaman dia. Lepas tu yuti'illah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Mana step nak jadi orang bertakwa, dia punya tangga-tangga dia, dia punya tip-tip dia. Yang pertama, mesti datangkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah, ini yang berat ni. Berat. Nah, taat pada kerja boleh. Masuk pukul 8, 7.30 dah ada, 7.45 terpacak. Tapi bila azan 7.30, 7.45 habis azan duk tunggu lagi. Ni muazzin azan duk tunggu, tak ada siapa nak datang. Itu macam mana taat? Yang kerja taat. Sekolah dulu pukul 7.30 masuk, 7 suku, 70 paling lambat 7.20 dah sampai. Masa dengan manusia kita jaga, masa dengan Allah tidak. Itu macam mana ketaatan? Sedang Nabi kata sebaik-baik salat di awal waktu. Makna sejauh mana ketaatan kita pada Allah? Taat pada Allah, taat Rasul. Dia guna perkataan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Itu step mula dah, kita dah gagal dah. Step mula dah gagal dah. Betul bang? Step mula dah gagal dah. Step dan soal ketaatan kepada Allah dan Rasul dah gagal. Nabi suruh selalulah selawat dengan dia. Bila taat kepada Rasul, kenapa tak mau selawat kat Nabi, tak mau selawat kat Rasul? Makna step tu pun dah gagal dah. Belum masuk step yang 2. Step yang kedua ialah wa yakhshallah. Dia mesti datang ketakutan, mesti datang kegerunan kepada Allah. Step yang kedua mesti takut. Step yang kedua mesti gerun kepada Allah. Adakah hari ini kita takut? Adakah hari ini kita gerun dengan Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana ketakutan kita dengan Allah? Sejauh mana kegerunan kita dengan Allah? Kita takut dengan manusia. Nampak JPJ kita takut. Nampak polis kita gerun. Kemalangan dekat simpang kita tak berani lalu, kononnya tempat tu musik, kita dah gerun. Yang dengan Allah tak ada gerun. Step yang kedua nak jadi orang bertakwa ialah step dia mesti datang ketakutan, kegerunan kepada Allah. Takut pada Allah, gerun pada azabnya. Sebab banyak azab yang terdatangkan, kadang-kadang datang ayat wallahu ma'azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Azab besar tu macam mana? Datang lagi ayat walahu ma'azabun alim, bagi mereka azab yang tak terperi sakitnya. Dan mai datang ayat lagi walahu ma'azabun syadid, bagi mereka azab yang teramat pedihnya, sakitnya. Datang ayat apa nama ni, jenis azab yang Tuhan kata asyadun wa abqa, azab yang pedih lagi berkekalan. Datang ayat mereka ni dalam neraka
Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka akan jadi penghuni neraka, mereka kekal dalam neraka buat selama-lama. Takut dengan Allah, gerun dengan azab. Tu cerita dia. Nak jadi orang takwa. Kita takut kena buang kerja, tapi tak takut kehilangan iman. Nah, kita takut hilang kerja, kita takut hilang rumah, kita takut hilang kereta, kita takut macam-macam jenis hilang ni, tapi takut tak hilang iman. Nah, ni masalah. Jadi kalau macam tu kadang letak duduk kita, macam mana kita nak duduk orang takut? Betul. Kita yang datang solat, kita yang datang belajar pun kadang-kadang belum tentu untuk melayakkan diri kita digelar orang yang bertakwa. Muttaqin belum tentu digelar lagi. Sebab kaedah ramai yang datang belajar, sedikit saja yang mengambil pengajaran. Yang datang belajar tu ramai, yang mengambil pengajaran tu kurang. Kita baca kita yang tanya orang lain tentang solat fardu, alhamdulillah kita jaga. Tentang solat malam jaga tak, tapi rajin datang belajarnya. Tapi solat malam tidak juga, duha tidak juga, nampak? Jadi maknanya ramai yang datang belajar, sedikit yang ambil pengajaran. Itu macam mana nak duduk tahap tu? Nah, step orang bertakwa saya kata tadi, yang pertama ketaatan pada Allah dan Rasul. Takat mana kita taat? Nabi kata jangan, kita buat. Nabi kata okey, kita tidak. Itu macam mana? Yang kedua, yang saya ulang balik, yang kedua nak di step dia ialah rasa takut, rasa gerun dengan Allah, ataupun takut dengan Allah, gerun dengan azab yang sakit tu. Yang ketiga, wayat takhi, dan mereka melayakkan diri mereka duduk tahap ketakwaan. Maka kata Allah, ulaika humul faizun, maka mereka ini sentiasa akan berjaya, sentiasa akan beruntung, sentiasa akan dapat menang di dunia dan di akhirat. 3 step, 3 anak tangga je. Tapi 3 anak tangga tu pun susah nak naik. Cerita dia susah nak naik. Dengar mudah lah kan, tapi nak naik satu, Allah buat. Dan jangan kadang-kadang naik satu jatuh balik, sebab kita min dan ulang. Kita min dan ulang, naik tangga, cerita naik tangga, ni tu dia turun, naik lagi, lagi jumpa lah, ulang pendek lah, jatuh balik pun, naik lagi, jumpa tangga. Akhirnya sampai had nombor 98, lagi 2 je nak pergi 100. Tu dia punya ulang turun balik nombor 10. Allahu Akbar. Dah dekat dah, dekat 100 dah, 99, pusing-pusing dah duduk. Tu dia. Duduk turun balik nombor 10. Selalu kita jadi macam tu lah, no? Turun balik. Jadi malam ni kita cuba nak bicarakan lagi ciri ketakwaan. Puasa menjana kita takwa. Baik kita tengok pada ayat Al-Qasas tadi. Dia kata inilah perkampungan akhirat, inilah negeri akhirat, inilah kediaman akhirat yang diperuntukkan, yang disediakan, yang kami jadikan. Yang pertama ciri orang dia, la yuriduna uluwan fil ard. Ni ciri. Tadi step, ini ciri dia. Nak jadi orang takwa, yang pertama, mereka masa duduk di muka bumi, la yuriduna uluwan fil ard. Mereka tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Nak cari tang mana orang ni? Saudara abang, saya nak cari tang mana orang ni? Yang duduk di muka bumi, dia tak nak kemegahan, dia tak nak pangkat darjat, dia tak nak terkenal, dia tak nak apa, dia tak nak ketinggian di muka bumi. Ini kata Allah dalam Quran. Tuan-tuan pun dah kenal saya dah, cuma 3 bulan dia tak main. 3 bulan tak main. Bulan yang mula tu sini telefon, dia kata, ustaz boleh tak tempat ustaz kami nak ambil, sebab dekat pilihan raya kami nak ambil 1 orang nak ceramah. Ambil lah, saya tak kisah. Saya tak kisah, ada aku kisah.
bulan yang kedua saya ada program, bulan ketiga saya ada program lagi. Itu dia. Kedua-dua tak silap saya, keduanya program di Perak. Jadi malam ni kosong. Ni dia ayat dia. Tuhan kata inilah negeri akhir yang kami jadikan. Tuhan menggunakan ja'ala naj'aluha. Di sini tiga perkataan ni. Na tu nahnu. Kemudian ja'ala ha. Ha balik pada darul akhirah. Kami jadikan negeri akhirat ni, dia kata lillazina, terhadap orang-orang yang la yuridu na'uluwan fil ard, yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Dia tak nak pangkat darjat, dia tak nak nama dia terkenal. Tapi tuan-tuan, cakap orang marah, tak cakap takut Allah marah. Tuan-tuan, hari ini kita tengok nak cari orang yang tak nak ketinggian, memanglah ada, tapi sedikit aman. Kalau dia nak menderma, dia buat replika cek besar, lepas tu ambil gambar, pegang cek besar, tangan, masuk langsung abang TV. Ni ayat kata nak jadi orang takwa, tak nak ketinggian. Beli kerusi, bubuh di surau masjid, tulis kerusi ini dihadiahkan oleh. Nah, buat pintu gerbang dihadiahkan oleh. Tu bukan semua nak cari nama ke tu? Bagi derma di sekolah, suruh dalam buku, kerusi meja, basikal budak sekolah, beg budak sekolah, baju budak sekolah, kasut budak sekolah dihadiahkan oleh. Sampai dalam surat Yasin yang kita baca pun ada, dia cop di situ. Surat Yasin ini dihadiahkan oleh. Sampai di situ pun nak buh nama. Maaf nak. Ni ayat Tuhan kata kalau kamu nak duduk tahap ketakwaan, dia tidak menginginkan ketinggian. Nak cari tahu nama abang orang tu, dunia lah kena ada nama baru boleh. Nah, kalau pakai TV besar surau ni pun bawah tulis, tu dia, TV LCD ini dihadiahkan oleh. Kena ada nama. La haula quwata illa billah. Kapek semayang ni pun dia tak nama. Dia tanya tu imam, macam mana yang apa nama kapek baru tu bagus? Tok Imam kata bagus, sejuk tu. Siapa beli tu? Saya. Tok Imam tak tanya beli di mana, tapi dia nak cerita. Imam tahu tak saya beli di mana? Imam tak tanya, tapi dia nak cerita. Kata hebatnya dia, hari tu saya pergi kat Turki, saya beli harga 500. Cerita buat apa? Sedangkan ketakwaan di Tuhan kata nak jadi orang takwa yang tak nak ketinggian, tak nak nama, tak nak darjat pangkat, tak nak terkenal, tak apa. Ni ayat. Buat kenuri pun cerita. Esok malam esok aku buat kenuri. Makan-makan. Dah makan sedap tak besok tanya pula macam malam sedap tak? Dia kata sedap lah. Tengok orang dia mak dia macam tu. Jadi nak juga, nak ketinggian juga. Sedang nak duduk tak ketakwaan, Tuhan kata dah la yuridu na'uluwan fil ard. Mereka yang tidak langsung mau ketinggian di muka bumi ini. Biar usaha no. Meja ni pun kau boleh tulis ni, meja ni. Meja kuliah telah dihadiahkan oleh. Tulis. Orang kapek berapi lah. Saya pernah tengok satu pintu gerbang. Tak apalah Cina, sekolah Cina. Pintu gerbang ini dihadiahkan oleh Datuk Leo. Tak apa api ya, nantak api ya. Kapek. Kita nak buat apa? Tuan-tuan, Allah kata
jenis ayat lagu ni kita baca tapi orang tak pernah terjemah, orang tak pernah hurai, orang tak pernah abang. Tu macam mana nak duk tak ketakuan? Tuhan kata dia tak nak. Ni kita kadang-kadang ada manusia sanggup bagi duit 5-6 ribu, tak apa, nak dapat pingat Datuk, nak dapat pingat Tan Sri, bayar 10 ribu semata-mata nak nak pangkat tu. Sedangkan Tuhan kata orang bertakwa tak nak, dia bagi pun tak mau. Betul? Macam nak duduk kita? Kita tengok kadang-kadang setengah orang kena buh nama depan tu, sebelum nama dia panjang depan tu. Yang hebat-hebat kenapa kita tak bubuh hebat? Imam Syafi'i, hebat orang dia, pengasas mazhab yang kita berpegang, tapi kita panggil dia imam aja. Kenapa tak bubuh as-sahibus samahah al-fadil al-syekh al-imam al-mu'tabar al-Syafi'i? Kenapa tak bubuh macam tu? Ada yang kita bubuh gitu tak? Habis dia lagi besar, kita biasa je. Saya suka macam buat jadual bulan ni, saya cukup seronok jadual tu. Buh nama tu, tak ada ustaz depan. Ismail, saya suka. Sebab esok lang kubur dia tak panggil ustaz, dia panggil Ismail. Saya seronok. Kau boleh tiap bulan buat jadual tak buh ustaz pun tak apa. Cantik. Lang kubur nak panggil ustaz Ada panggil tak? Ada tak? Bila malaikat mai, Assalamualaikum ya Syekh As-Sahibul Fadilah As-Sahibul As-Samah Syekh Ad-Datu Ad-Datu. Ada? Tak ada. Ada. Nampak? Biar tak terkenal tak apa, Allah kenal. Biar manusia tak kenal tak apa. Kita lebih suka macam tu. Tak apa. Saya mengajar dekat custom, saya pesan kat mereka, jangan panggil ustaz. Sampai lah mereka tak panggil ustaz, tapi saya mengajar. Mereka tak panggil. Ada seorang dua je yang tegak nak panggil kat, tapi kat dia tu imam tak panggil. Pada mula tu imam panggil ustaz, tapi saya kata tu imam jangan panggil ustaz. Pasal apa pula? Saya abang sekian-sekian. Oh tak apa. Bila saya mic di surat, dia mic, Assalamualaikum abang bok. Cantik. Dia sebab kita kan takut ni nak duduk tahap ni, kalau dia mic ketinggian, takut kita rasa megah pula. Oh seronok ni kita tak mau. Takut kadang hati ni jahat tuan-tuan. Masalah hati jahat. Nah, hati tu selamat. Ini ciri dia adalah orang-orang yang tak nak ketinggian. Jadi kita semua maulah ikutnya ni, tak nak ketinggian. Tuan-tuan buat kenduri, orang tanya kenduri siapa? Tak tahu. Makan sudahlah. Kita habaq lagu tu. Walaupun kita yang buat kenduri, makan sudahlah, orang bagi. Taklah bagi tahu siapa. Menentu siapa dia. Biar macam tu. Esok kalau orang kata dia ni buat kenduri, oh semalam buat cantik abang. Kita mau buat macam tu. Tu dia. Ni nak duduk tahap takwa. Yang kedua, ciri yang kedua dia kata wala fasada. Yang kami jadikan negeri akhirat ni adalah orang yang langsung tidak pernah melakukan kerosakan. Dia tak buat rosak. Maksud dia biasalah manusia ni rosak, tapi lepas tu buat perbaik balik lah. Yang salah diperbetuli, yang silap diperbaiki. Biasalah kita manusia. Yang Tuhan pun kata dalam Quran, wa kanal insanu dha'ifa. Kan kata Allah, sungguhnya manusia ni kan lemah. Tuhan pun tahu bila lemah. Kadang-kadang salah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baik. Biasalah lemah. Jika tidak, Tuhan tak katalah dalam Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan takut, kata dia,
sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa kamu semuanya. Sebab Tuhan tahu hampa lemah. Tapi tu aku nak bagi tahu kat hampa, jangan takut, aku ampunlah dosa, kata dia. Ini yang kita nak belajar. Yang ni yang kita nak belajar. Nah, tu dia. Kemudian kita buka dalam Quran lagi, Tuhan kata, wa khalaqal insan ajula. Sungguhnya kami cipta manusia ni selalu bersifat tergopoh-gapoh. Nak buat macam mana kita bersifat tergopoh-gapoh? Tergopoh-gapoh dalam marah, tergopoh-gapoh dalam tindakan, tergopoh-gapoh, biasalah kita. Jadi maksud Tuhan yang kata tak buat kerosakan ni, maknanya bila dia berlaku kerosakan, dia bertaubat, dia buat baik balik, dia betul yang mana salahnya, dia betulkan yang mana silapnya, dia mengaku salahnya. Kalau kata salah, mengaku salah. Dia bukan bila salah tak mengaku langsung salah. Ini yang Allah marah dalam Quran. Setiap manusia memang Tuhan kata itu datang ayat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baca elok nah. Banyak saya dengar orang nak baca aw akhtana, bukan ta alif hamzah, bukan ta alif ain, bukan ta. Aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau mengambil kira dari hal kelupaan kami, jangan ambil kira dari hal kesalahan kami. Abang dah Allah. Kadang-kadang kami ni lupa, kadang-kadang kami ni salah, janganlah ambil kira sangat. Sebab itu Tuhan kira dah abang tu. Masalahnya kadang-kadang kita buat salah, kita tak mengaku salah. Cuba mengaku salah, Allah tahu. Mungkin kita boleh mengaku depan orang tak, tapi esok dia Allah ambil kira balik. Kalau kita mengaku salah kita depan Allah, yang Tuhan kata dalam Quran, akan diseksa mereka jenis depan Allah baru nak mengaku salah. Ini yang kita takut anda. Kalau kita takut, kita jagalah. Sebab ada ayat yang Tuhan cerita dalam Quran ni, jenis ada manusia nanti depan Allah baru dia mengaku kata dia salah. Tu dia ada ayat. Ayat dia, kita tunjuk ayat dia. Ni ayat yang Tuhan kata ni, fa'atarafu bi dzambihim. Maka nanti di sana barulah mereka mengaku dosa mereka, barulah mengaku salah mereka, barulah mengaku silap mereka. Tapi pada masa Tuhan kata fasuhqan, maka binasalah li ashabis sa'ir, bagi mereka yang menjadi penghuni neraka sa'ir. Mengaku ajalah. Ya, saya salah. Ya, saya silap. Nampak dah? Asyik nampak salah orang, tak nampak salah sendiri. Nanti esok tu dia Tuhan kata, akhirat besok nak ngaku. Masa tu Tuhan kata fasuhqan, maka binasalah, kebinasaanlah bagi mereka waktu itu. Dan maknanya di sana biasalah kita ni salah warna ni salah silap, tapi sini yang kata wala fasada, yang dia tak buat kerosakan, maknanya bila dia buat salah silap, dia mengaku bertobat depan Allah, lepas tu dia buat baik balik. Maknanya macam tak buat silap lah, tak rosak lah. Nah, handphone kita rosak, kita repair, dah elok, takkan nak kata rosak lagi. Dah elok lah. Takkan dah elok tak? Kalau handphone ni rosak, makna kita bohong pula. Ini maksudnya. Makna kerosakan yang pertama, rosak iman. Tuan, iman kita boleh rosak bila kita di antara yang Nabi bagi tahu dalam hadis, tidak akan sempurna iman seseorang bila mana dia tidur dalam kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Dan tu pun dah rosak dah iman. Nampak? Dia tidur kenyang aja, jiran dia lapar, anak-anak jiran dia lapar kerana miskin, dia tidur tak sempurna. Dia tak sempurna rosak kan? Setiap tak sempurna rosak jangan kereta kita.
Jalan geh-geh-geh. Kita kata rosak lah, memang rosak lah, tak sempurna. Jalan-jalan juga tapi duk geh-geh. Mana tak sempurna? Tak sempurna tu maknanya rosak. Rosak. Macam kita lah, aku jalan duk sengit. Takkan orang nampak sengit tu mana sakit lah tu. Mana dia sakit, mana tak sempurna lah. Itu kata Allah. Yang pertama, iman boleh rosak. Itu dia. Yang kedua, kata hadis Nabi lagi, tidak akan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai aku lebih daripada mencintai saudara mara dirinya dan saudara mara dia. Nampak? Cinta aku kena lebih daripada cinta yang lain. Jika tidak, tak sempurna, rosak iman dia. Oh, tuan-tuan, iman ni boleh rosak macam-macam cara. Sebab itu Tuhan kata nak duduk tahap takwa, iman tak. Baik, kerosakan yang kedua, merosakkan amal. Amal boleh rosak dengan 3 benda. Maknanya banyak lah lagi, tapi kita ambil 3 sudah. Rosak amal ni kita ambil 3 sudah dulu. Kita rujukan dia pada surah Muhammad. Boleh rosak amal. Surah Muhammad ayat 32. Kita ada dalil. Buka surah Muhammad, surah yang ke-47. Siapa yang ada handset yang ada Quran, cuba buka. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir ataupun yang kufur dengan Allah. Kufur, melakukan kekufuran dengan Allah. Yang kedua, wasaddu an sabilillah. Yang kedua, dia menghalang manusia dari jalan Allah. Sekat orang tak bagi semayang, sekat orang tak bagi kuliah, tak bagi ceramah, sekat jangan buat kebaikan, menyekat jalan Allah, habis. Yang ketiga, wasyaqur rasul, dia derhaka dengan Rasulullah mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Derhaka itu sebab telah datang pada mereka keterangan-keterangan serta petunjuk. Petunjuk Quran dan hadis dah ada, dia tak nak ambil. Sebagai contoh baru ni, kita tak nak cakap apa, saya tak kenal dia, saya jenis suka bagi masa, tengok dulu, bukan terus visit, beda. Jadi ada orang cerita dengan saya tentang si Anu, saya tak kenal. Cuma dia kata dia tengok satu hamba Allah salat. Cuma saya kata tu tak apa, bila-bila bawa dia mai jumpa saya tak kenal dia. Dia cuma cerita, dia kata dia solat, habis semayang saja dia akan buat macam ni, dia cium. Kemudian dia akan buat macam tu, macam lambai-lambai, dia cium 2 kali, dia cium. Dia kata, saya tanya dia, Ustaz, dia jawab, dia kata hak mula tu, dia kata dia memegang Kaabah. Yang kedua, melambai-lambai Hajarul Aswad. Saya dah biar contoh tu, saya tahu ini jenis orang yang selalu belajar tarikat ni. Jenis tarikat banyak lah kata, banyak lah kata. Sedang Nabi tak ajak macam tu pun. Ini yang dah hakar Rasul ni. Esok Nabi tanya, aku ajak lagu tu ke? Tak. Bila tak, pasal faham buat, mana dah hakar. Sesuatu yang tak diajar, bila kita buat, dah hakar namanya. Mak ajak tak terajang mak, terajang ayah, tak ajak kan? Bila kita ajak, dah hakar, pasal satu benda yang tak diajar. Ni yang ketiga, kerana dia dah hakar Rasul. Lain yang Rasul suruh, lain yang dia buat. Maka di sana la yadurrallaha syai'a. Orang macam ni, 3 ciri ni kata dia tidak mudarat Allah sikit pun. Takut yang ujung, wasayuh bitu a'malahum, maka nanti akan dibatalkan amal mereka. Nampak? Jadi rosak amal. 3 benda kita buat, amal kita yang rosak. Tuhan tak abang, Tuhan mengatakan amal, maknanya banyaklah amal tu. Mungkin solat, mungkin puasa, mungkin haji, mungkin umrah, mungkin. Sebab perkataan amal
amal. Tuan. Jadi makna kerosakan yang kedua, rosak amal. Rosak yang ketiga, rosak hati dan pemikiran. Hati rosak bila dengan sikap degil, sikap yang tak baik, sombong dan sebagainya, maknanya rosak, hati dia rosak. Kemudian rosak pemikiran, sebab bila hati dia rosak, tentu dia suka fikir yang bukan-bukan. Nah, kerosakan. Yang keempat, merosakkan hubungan. Rosakkan hubungan. Ni maknanya ini ciri-ciri kerosakan. Kemudian yang kelima, rosak yang kelima, merosakkan orang lain dengan ucapan-ucapan. Orang lain boleh rosak dengan ucapan kita. Betul, dalam Quran ada ayat yang Tuhan kata, jaga-jaga. Ada manusia yang bagi tahu dengan kamu tentang kehidupan dunia, tapi sedar bahawa dia inilah orang yang paling kuat menentang. Tuan, bila kita buka dalam Quran, pasti kita akan berjumpa dengan sepotong ayat. Ayat ni lah yang kita kadang-kadang takut. Yang Tuhan kata mereka ni menarik perhatian kamu tentang ucapan kehidupan dunia, tapi orang ni lah, kata dia, orang yang kuat menentang. Surah Al-Baqarah ayat 24. Wa minan nasi man yu'ajibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan ada sebahagian manusia yang menarik perhatianmu tentang ucapan dia dengan kehidupan dunia. Dan ni selalunya bab politik lah, selalunya bab politik. Tapi kata Allah, wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, tapi Allah telah menyaksikan bahawa dalam hatinya, wa huwa aladul khisam, dialah orang yang paling kuat menentang agama. Rosak tak? Rosak. Rosak. Entah. Jangan main kan? Ayat Quran ni tak berlari ni. Bukan tak berlari. Maknanya ini pelbagai kerosakan. Mana orang yang bertakwa wala fasada, dia tak akan buat kerosakan. Sebab dia takut bila rosak, benda rosak tak boleh pakai. Selalu rosak tak boleh pakai lah. Kereta rosak boleh naik? Tak boleh. Handset rosak boleh telefon? Jadi mana benar rosak tak boleh. Maka kalau rosak dengan iman, dengan amal, dengan semua, nak tanya adik kalau barang rosak nak terima tak? Nak ambil kan, tapi yang ni rosak sikit lah. Buat apa? Ayat ni kelemuk sikit lah, rosak sikit tak? Siapa mah? Sedang ramah barang rosak. Ambil ni, serika ni rosak ambil. Dah rosak nak buat macam mana? Motor rosak teruk dah. Dia kata ini rosak teruk sikit, kalau apa baik pun kat 2,000, 3,000 ambil kan? Siapa buat besi buruk je. Jadi begitulah Allah. Apabila dah rosak, dia bukan nak sebab hadis Nabi kata, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, kan? Allah tu baik, dia terima yang baik ajalah. Innallaha tayyibun, Allah tu memang baik, dia kata la yaqbalu, maka dia tak akan terima illa tayyiba, melainkan yang baik-baik ajalah. Nak tanya adik kita, kalau dah nasi dengan bihun apa semua dah rosak basi dah, makan biar nak buat apa kan? Nak bekas kanyuk-kanyuk tu bagi ambil aku tak lalu nak. Jangankan kata barang nasi dah rosak. Kalau di kampung kita selalu bila makan rian kok nak bubuh dengan santan, dengan apa gula, dia ramai keluar kok jari. Yang tu pun kita tak lalu makan lah. Tidak bukan ada apa-apa dia. Orang Kedah panggil apa? Kamiak. Nak tengok kak mau tak? Dia ramai dengan buah, dengan pulut, dengan rian, bawa ramai keluar kok jari you. Lepas tempek-tempek kalih pula betul. Tak? Pakailah. Tapi kita di kampung yang tu tu. Yang tu buat lagu tu dia basuh tangan ambil cancah je doa. Tapi orang lain tak mau kan? Maknanya orang lain tak kono. Tu sedangkan benda tu elok.
tu dia. Tu orang perempuan belakang saya. Dia selalu kalau saya dengan anak saya makan derian dia tu. Bawa puluk derian ramai tu, saya tahu dia kata apa. Pergi makan je. Dia ni ramai keluar kau jari. Lepas tu basuh tangan. Ambil cancak je doa. Okey. Yang tu yang baru pun dia tak mau. Jadi maknanya ini yang kita nak bicara, orang beriman, orang bertakwa, dia tak akan buat kerosakan, dia tak mau rosak, tak mau jenis merosak, memang tak boleh pakai. Ni menjadi tamalan ni rosak ni, dah mikrofon rosak. Nasib baiklah ada sahabat kata tadi, tak apa Ustaz Samir suara kuat. Tak apalah, dulu aku sakit suara tak kuat, insyaAllah lah ni. Rosak tak boleh apa. Tanya teknisian pun, teknisian kata apa? Malam tak ada apa, kata alat tak awak. Teknisian apa alat tak awak? Diam tak boleh apa. Dia kata tikus tu besi je dah. Jadi maknanya nak duduk tempat takwa, ciri yang kedua dia kata tadi wala fasada, jangan buat kerosakan. Wal aqibatu lil muttaqin, itulah kata dia kesudahan yang baik atau balasan yang baik bagi mereka yang bertakwa. Baik, kita masuk pula orang bertakwa ni, nak jadi orang takwa, bila puasa menjana ketakwaan, kita masuk ciri yang ketiga. Oi, ciri pertama aku tak boleh duduk dah bang. No. Tak nak ketinggian, kita nak ketinggian juga kan. Ciri yang kedua tak rosak. Betul, kadang-kadang kerosakan kita bukan niat, kita tak tahu niat dia apa, tapi kadang-kadang kita heran kenapa ada manusia yang kadang-kadang semacam menunjuk. Tapi ada 2-3 tempat kita pernah jumpa 2-3 tempat. Nak masuk semayang sunat pun kadang-kadang dikuatkan takbirnya, dikuatkan niat dia. Niat tu buat apa nak kuat? Niat Allah yang tahu. Usalli sunatan tah. Slow. Billah. Allah. Kenapa nak kuat? Pasal apa nak kuat? Jadi maknanya tak tahu lah niat apa, tapi kita heran kenapa dia macam tu. Siapa tak jangan jumpa ada orang tu lama dah. Dia bunyi Allah tanpa suruh halui. Yang nu belah Pinang, masa saya kerja dulu ni, dekat masjid simpanan. Saya pernah berhenti lama dah kerja. Balik kampung lah ni pun, enggak dewa. Dulu ni macam tu, sampai bunyi Aw! Sampai mulut muncul. Tak tahu. Dan jadi maknanya kerosakan. Baik, kita masuk ciri yang ketiga melalui surah Ali Imran ayat 76. Ini ciri ketakwaan lagi. Bala man awfa bi ahdih wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan bagi sesiapa yang memenuhi janjinya dan dia bertakwa, maka sesungguhnya Allah cinta, Allah sayang, Allah suka dengan orang bertakwa. Ciri yang ketiga ialah pegang janji. Pegang janji. Kita banyak orang kaya janji. Kita tahu dah Allah Ta'ala kata tentang bab janji ni, kita buka rujukan dia, rujukan Quran juga. Kita buka surah An-Nahli mulai ayat 91 sampailah 95. Kita tengok. Saya nak urai sikit-sikit bagi faham je. Surah An-Nahli ayat 1-5 dia bagi penjelasan. Dia surah nu dia cuma habaq tentang janji. Surah ni bagi penjelasan, sebab tu dia main tadi. Wasyaqqur rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Yang pertama dia guna perkataan tabayyana. Makna perkataan bayanun, penjelasan. Bagi jelas. Jelas bagi siapa? Tentang petunjuk ni. Petunjuk tu Quran. Maka mesti ada penjelasan dari hal petunjuk. Kalau kita habaq tak jelas, nak buat apa? Kita beli tukang masak pun, kita beli daging, beli ayam, beli bawang, beli rempah, 2-3 macam rempah, gulai dengan kurma, dengan masak hitam, kita pergi lungguk tentu. Satgi dia pun tanya, hang nak masak yang mana satu? Makna petunjuk dah ada. Barang-barang tadi, ayam, daging, rempah, ubi, kentang, bawang, mana petunjuk dah ada, penjelasan tak ada.
Bila punya sadar nak masak apa? Takkan nak kata lentok pergi, macok pergi tentang bawah pun. Buat yang campur dengan 3-3-4 tak sakit perut. Makna dia bila ada petunjuk, kena ada penjelasan. Jadi ni pun Quran pun sama. Dia main ni ada penjelasan dia. Surah An-Nahl. Wa aufu bi ahdillah, dan penuhilah dengan janjimu terhadap Allah. Idza ahadtum, bila mana kamu berjanji. Wala tanqudul aiman, dan janganlah kamu rongkai sumpah janji kamu tadi ba'da tauqidaha, sesudah kamu ikat dengan teguh. Waqad, dan sesungguhnya ketika kamu berjanji tadi, ja'altumullah, kamu telah menjadikan Allah alaikum, ke atas apa yang kamu sumpah, apa yang kamu janji, kafila, sebagai saksi. Bila mana kita berjanji, selalu kita sebut nama Allah, walaupun hanya ucapan insya-Allah. Insya ada Allah belakang tak? Ada tak? Ada tak dia? Insya ada Allah tak? Ada Allah belakang? Ada orang belakang kata insya tak? Insya. Ada? Tak ada. Dia akan insya Allah belakang. Itu nak faham tak? Ada Allah tak? Ada kan? Kamu sebut kan? Nak tanya kali lagi. Baik, abang tu jawab kasihan. Allah dengar malaikat ni, Quran kita ada. Ada abang pernah kata insya tak? Malaikat tu ya, insya. Pernah? Insya. Nah, esok jadi lah? Insya. Ada? Nak tanya kau lah. Ada tak kau kata insya? Nah, esok jadi lah? Insya. Dan kan? Dia sebut insya. Allah dengar. Kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi. Ini saya kata di bab pemimpin ni, banyak pemimpin ke tu. Tuan-tuan, seorang pasal nak jadi pemimpin ni kan. Jika tuan-tuan undi saya menang insya-Allah. Nampak? Tang Allah dia kuat. Itu tak buat kan? Kamu tak? Masa hang kata tu, dia kata di wala tangqudul aiman. Kamu jangan rongkai sumpah kamu tadi. Sebab kamu ikat dengan teguh, ba'da tauqidaha, setelah kamu ikat. Pasal ketika itu kamu sebut Allah. Wa qad jantumullahu alaikum katsira. Ketika kamu janji tadi, ketika kamu sumpah tadi, kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi. Problem main dengan tu, no? Main. Allahu akbar. Nah, ni Allah ayat, banyak ayat ni orang tak urai ni. Boleh baca aja. Kalau kata musabaqah baca ayat ni pun dia hurai hak lain. Ya, dia cari hak untungnya. Tiap malam ke tu cari hak untungnya. Tuan-tuan, Allah menegaskan bahawa dia cari hak ayat hak boleh untung lah, hak yang kita nak baca ayat ni, bab ni pasal apa tak cerita dah. Ayat tiap malam mesti ada seorang qari atau dua orang qari mesti baca tentang ayat. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Pasal apa bab azab tu hang tak urang? Cuba baca waktu habis-habis tadi ni, bila dia kata solat, Ustaz Mahmud pun, Datuk Mahmud pun cakap bahasa Arab lah. Wa hakaza, tak apa biar bila hak kawan tu, hak yang tuan-tuan, sesungguhnya Allah telah cuba dicerita pasal bab azab tu. Cuba dihabaknya tu. Tuan-tuan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat marah kepada orang yang cerita kerana mereka pasti akan dikediakan dengan azab yang bukan bagus. Ni nak bicara hak masyuk. Ni ayat, cuba baca ayat ni. Setiap kali bila hang sumpah, hang letak Allah sebagai saksi dah. Sejanji saya akan berubah. Sejanji saya akan berubah, InsyaAllah. Baik depan manusia kita kata InsyaAllah, mungkin dalam mesej pun kita kata InsyaAllah. Bila hang tulis InsyaAllah tu, Allah disaksi dah. Masa hang tulis tu Allah buta kan? Allah pejam? Dah, Allah dah kan? Tulis. Kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi. Jangan rongkai ikatan. Banyak kita no?
Mungkin abang juga pernah dulu anak kata abah balik, insyaAllah abah beli, kata tak beli juga, tengok insyaAllah benda tu dah lepas dah no. Lepas ni jangan buat no. Kadang jangan buat dah. Mungkin saudara pun sama juga, janji dengan isteri, insyaAllah tak apa, abang balik lagi. Kata kedua, kamu bini telefon ni, insyaAllah satgi abang sampai insyaAllah sat lagi tu mungkin 5 minit 10 minit 15 minit. Oh, pukul 2 pagi. Makna hang telah muhur hang sebut insya-Allah tadi, Allah dah dengar. Subhanallah. Habis tu kata jangan anda dengan Allah, jangan main. Sebab innallaha ya'lamu ma taf'alun, sungguh Allah mengetahui apa yang kamu buat. Nampak Allah tahu yang buat apa. Baik, sambung. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang telah merongkai pintalan talinya yang diikat dengan kukuh menjadi bercerai-berai. Macam dulu kita duk buat sukin, duk buat dengan benang kan, benang bulu kambing, duk buat apa semua. Cuba tarik balik, laki tinggal benang kan. Tu tuan kata hang dengan buat itu. Buat elok lah ni, buat sarung botol, sarung cantik lah. Satu dia pegang, tarik balik lah kali. Tak ada Allah orang kata. Tuan kata hang jangan jadi betul lah. Dan janganlah sekali kamu menjadi sebagaimana kallati, seorang perempuan naqadat, membuka atau menarik ghazlaha, pintalan tali dia tadi, min ba'di quwwah, bila dia dah kunci kuku ikat teguh, angkasa, menjadi bercerai. Jangan sebut angkasa nah, angkasa ujung lidah huruf sa, angkasa. Yang bunyi angkasa nah, angkasa teh. Tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum, kerana kamu telah menjadikan sumpah kamu tadi sebagai benteng sesama kamu. Jangan, kita nak bagi orang percaya kena kata lagu tu lah, tambah-tambah pemimpin tidak. Ucapan pemimpin nak bagi percaya kena sebut yang tu lah. Tuan-tuan jangan takut, tuan-tuan jangan bimbang. Saya menang kau saya ni, insya-Allah saya akan buat. Kena sebut tu borong. Nampak? Makna sebutkan insya-Allah tu hanya sebagai benteng saja. Lepas tu bila masuk bilik mesyuarat, tahu dia kata apa? Sebenarnya kita bukan dah betulkan pun. Kalau tak ada betulkan, yang sumpah tu pasal apa? Tu dia kata sumpah sebagai benteng tu. Kita tak ada betulkan. Tu tadi Datuk cakap itu, yang tu saja nak menarik perhatian mereka. Yang tu biasalah kita beli mereka, nampak? Membeli dengan ucapan insya-Allah. Kamu menjadikan benteng sumpah kamu itu. Boleh tak boleh? Mana boleh? Kita aku tak ada duit pun habang kat bini tak ada duit, senang. InsyaAllah apa lagi abang beli. Tapi duit tak ada. Habang kat umpan terang, minta maaf tak ada duit. Duit tak dapat lagi. Tapi insya-Allah lah. Kita sebut nama Allah juga. Kadang mungkin seminggu 2 minggu jadi dapat lagi, belilah balik. Bini pun tak kata apa. Jangan sengak begitu sampai sud dalam ini mana dia? Allah. Dia pun lagar kepala. Tak boleh lah. Tak ada, apa tak ada. Sampai tuan kata dia menjadikan aiman, sumpah dia tadi, sumpah kamu tadi, dakhala, sebagai benteng bainakum sama kamu. Sebab antakuna ummatun ya arba min ummah. Sebab kamu berada di pihak yang banyak daripada umat yang lain, daripada kumpulan yang lain. Makna kamu berada di pihak banyak kan, mereka penuh sikit kan, mereka tak menang kan. Oleh kerana hang nak mengekalkan kemenangan hang, kerana hang orang banyak, hang sumpah lan panggil ada kan, kita sikit, mereka banyak. Jadi mereka bersumpah supaya kita ni boleh pi. Tak cukup dengan sumpah, ulok lagi, buh dalam poket dia banyak, cantik. Tengah semayang boleh buh, waktu baca Yasin pun boleh buh. Anak saya tengok di kampung tok masjid tok Kepak, tempat kami balik duduk lah ni. Anak saya tengok hari Jumaat turun tangga Jumaat tu bubuh dah. Bubuh dah okey. Tok Kepak kalah. Selalu tok Kepak menang. Tok Kepak kalah. Lana Bulu jangan tanyalah. Daripada sejak Raya tahun 1958 menanglah sampai kalah. Tak payah. Lana Bulu tak payah. Kubu kuat. Puantoh lah kau itu. Tarik kreho. Main tu. Mbak, jangan sampai tahap tu kata Allah. Kerana hang berada di
pihak arba banyak jangan buat macam tu. Ni Quran, jangan main Quran. Ni soalan Quran. Dalam Quran, dalam kubur nanya siapa imam kamu nak bang Quran. Ni ayat Quran tak pakai. Jahanam. Innama yabluukumullahu bih, sesungguhnya apa yang ada pada kamu, baik kekayaan, baik pangkat darjat, baik jawatan, semua tu hanyalah sebagai cubaan bagi kamu oleh Allah. Mana Allah nak cuba kamu je. Dan jangan main dah. Ni baru kami sebagai ustaz pun jangan duk insya-Allah lebih kurang. Tak boleh abang, tak boleh. Tak boleh. Ni insya-Allah saya main malam ni, insya-Allah saya main. Kata di tempat lain orang nak main tunggu. Tak boleh, kita bagi tahu siap dah. Tak boleh abang, tak boleh bagi tahu siap. Tulis dan jadual tangguh. Abang tak main abang tahu pasal aku tak mau bagi abang tunggu. Hak yang tak tahu tak tahulah. Hak yang tahu senang. Tak berani pun. Satgi hang pun satu hang duk hafal Quran, hang lagi teruk kena. Orang lain kena pukul sekali, saya kena tibai 10 kali pada muka aku. Hang muhung. Belajar orang. Lambat. Allah bagi ilmu, bagi ni cobaan ya. Duduk tempat ni hanya sebagai cobaan bagimu untuk menguji kamu dengan ilmu yang aku bagi, kata Allah. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamah ma kuntum fi tahrim. Dan di akhirat nanti akan kami perjelaskan, akan kami ceritakan bagi kamu pada kiamat tentang apa yang kamu perselisihkan itu. Akhirat esok aku cerita habis. Tengok, aku buka satu. Sumpah hamba tu. Mau dia yang gede. Allah buka satu sebab dalam Quran ada ayat. Yauma tublas sarair, ada ayat kan? Pada hari itu akan kubuka seluruh rahsia kamu. Yang mana hang sembunyi, hak mana hang apa semua aku buka habis. So baik-baik takut Allah buka di akhirat, biar kita buka dunia tak apa, akhirat Allah tutup. Siapa-siapa yang Allah buka di dunia, Allah tak buka dah di akhirat. Pasal aku dah buka dah. Kalau buka pun seorang kata aku tahu dah. Sebab kita menjan cerita, duk cerita tu. Hantar cerita aku tahu dah. Pasal dah tahu dah. Kan? Hak yang tak tahu tu yang kita duk apa tu? Nanti ya. Bagi ikut dan tak boleh ya. Kalau macam contoh abang tahu dah kan? Cerita kat dia, aku tahu dah. Tak ada apa lah. Jaga lah. Buka tak. Mengakulah. Mengaku je. Esok juga. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, kata dia, Allah jadikan kamu umat yang satu. Maknanya bagi satu semua. Satu fikrah, satu hati, satu. Kalau Allah mau, tapi Allah tak akan buat. Di rumah kita pun bukan satu fikrah, betul tak? Anak-anak kita, abah cik nak bihun, abah cik nak nasi goreng, abah cik nak. Kan kalau satu senang, Allah tak akan buat. Allah tak akan buat. Kita lagi duduk di kedai lagi 5 orang kita. 5 orang sama dah minta. Tak sama. Tak sama. Nasi goreng ayam tu, kuih toyang lah tak sama dah. Kalau Allah mau bersatu sudah, nasi goreng ayam. Bukan senang macam tu. Dah, Allah tak akan buat. Allah tak akan buat. Walakin yudhillu man yasha. Yang takut akan tapi dengan kerana kes macam tu, kata dia, kes sumpah dan kes janji, Allah nak menyesatkan sesiapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi man yasha. Allah nak bagi petunjuk siapa yang kena. Makna nak bagi petunjuk jika dia penuhi janji dia, dia penuhi sumpah dia. Allah nak sesat, dia tak buat. Wala tus'alunna, dan pasti di sana nanti akan kami persoalkan. Nampak lam dengan nun tu, lam di depan nun belakang. La tus'alunna, akan pasti kami persoalkan amma, mengenai apa-apa kuntum ta'malun, yang telah kamu kerjakan, yang telah kamu lakukan. Aku pasti akan soal semua benda ni. Maksud tak boleh tidak, aku mesti tanya. Lepas tak? Tak lepas. Lepas tak? Oi, jangan main orang. Takutlah. Tu yang kata dengan Quran tu. Lan boleh kata tak betul Lan? Mana ada tak kata itu. Boleh kata itu tak? Nak mampu Baik, tuan ulang lagi.
Tadi dia kata jangan rongkai, ni dia kata lagi pasal bab. Dia kata tadi kamu jadikan benteng, sumpah kamu benteng. Dia ulang ayat ni, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Janganlah kamu jadikan sumpah kamu tadi, ucapan kamu tadi, janji kamu tadi dengan menggunakan nama Allah sebagai benteng sesama kamu untuk menyelamatkan kamu. Jangan macam tu kata Tuhan. Tak usahlah. Tuhan pesan janganlah kerana kamu kata nak menyelamatkan, tak usahlah. Kerana bila kamu langgar perjanjian kamu, fatazilla qadamun ba'da thubutiha, nanti kaki kamu akan tergelincir. Nampak? Bila kita rongkai ukatan kita, sumpah janji kita, langgar perjanjian kita, maka kaki kita pasti tergelincir. Tuhan tak habaq tergelincir ke mana? Dia guna perkataan fatazilla qadamu, maka akan tergelincirlah tapak kakimu ba'da subutiha, sesudah kamu berdiri dengan kukuh. Masa hang sebut nama Allah tu hang diri kukuh dah, tiba-tiba hang langgar, tergelincir. Masuk gelincir ke mana agak? Neraka lah. Kan dalam Quran Tuhan kata kamu berdiri di tepi jurang kan? Mana berdiri di tepi dia ni? Tergelincir mana? Tergelincir tangga bulan jatuh sakit no. Biasa tak tergelincir dengan biasa kan? Pijak je tergelincir. Sakit Saya tadi pun tergelincir pun sampai kelar sakit jubuk surung sampah ni berupuk jatuh. Aduh. Boleh lah juga. Jatuh lagu tu pun sakit juga. Tu jatuh dunia, jatuh sana jangan tanya. Nampak? Akan terlincang. Wa tadzuqu, dan akan diberi rasakan olehmu keburukan neraka tadi. Bima sadaqtum an sabila, sebab kamu sumpah kamu tu boleh menghalang dari jalan Allah. Nampak tak? Boleh halang. Nah, berapa ramai bila sini ceramah politik pilihan raya, sini kita buat kuliah agama, orang pergi sana lagi. Tidakkah satu contoh menghalang dari jalan Allah? Pergi sana ke? Sana kita dengar pemimpin apa yang nak janji. Yang sini bukan janji Allah. Sana janji manusia, sini janji Allah. Janji Allah, janji manusia siapa besar? Fikir mereka ya. Tuan-tuan, walakum ma'adzabun azim. Nampak saya sebut tadi. Maka bagi kamu nanti azab yang besar. Kemudian dia ulang lagi sekali. Nampak Tuhan suka ulang. Kita kadang-kadang bila ulang-ulang kita marah. Ada manusia yang dia cakap ulang-ulang dia marah. Saya tak suka dia cakap ulang-ulang. Habis tu marah ke Allah. Allah berapa puluh kali, walahu ma'adzabun azim, 10 kali ulang. Abang ke Allah ulang apa? Kami tahu walahu ma'adzabun alim. Berapa kali diulang? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, kamu jangan jual ayatku dengan harga yang murah. Berapa kali dia ulang? Mereka tak ubah seperti binatang. Berapa kali ulang? Tak tahu tanyalah orang yang tahu berapa kali ulang. Kita lan marah ulang-ulang. Sekali sudah lah ulang-ulang. Apa? Habis yang Quran duk ulang ayat tu. Tak marah? Tambah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban tu berulang-ulang. Habaq kat Tuhan sekali sudah lah ulang apa? Kita kan tak suka cakap ulang-ulang. Lah tak usah cakap ulang-ulang dah. Tak usah apa pun saya cakap dah menang cerita. Puas hati. Tak usah ada ulang. Allah ulang lagi, wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila, dan janganlah kamu jual sumpah kamu dengan Allah tadi dengan harga yang murah. Nampak diulang. Kamu jangan rongkai ikatan kamu macam perempuan ni, kamu jangan jadikan sumpah kamu sebagai benteng, kamu jangan. Duk ulang nampak? Allah ulang.
Ulang tu nak peringat sebenarnya. Ni macam kita ni rosak ni. Tentu esok kita kata jangan lupa noh abang kat depan noh. Lagi jangan lupa noh abang noh. Takkan macam saudara kita apa. Jadilah sekali sudah aku tahu. Boleh kata gitu? Tak boleh. Orang takut lupa. Jangan lupa noh abang ni noh. Jangan lupa noh. Abang kat Indonesia pula dah. Esok jangan lupa noh. Takkan tension kata aku tahu lah ulang apa. Tak boleh lah ulang, takut lupa. Nampak tak? Ni tuan ulang lagi. Kamu jangan jual sumpah kamu dengan harga yang sedikit. Dia sumpah sambil ulak jual kan? 500 100 200 jual. Allah kata jangan jual. Dia tak jumpa ayat ni ke? Lan, dia jumpa? Tak jumpa ke tu? Kata salah pandang. Jangan main tuan. Innama indallahi khair. Yang ada si Allah tu baik. Lebih baik dia kata. Lakum bi kamu in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Jadi maknanya malam ni kita baca 3 ciri ketakwaan. Orang yang takwa, saya ulang balik, yang pertama sekali ialah mereka yang tanda ketinggian di muka bumi. Yang kedua kata Tuhan, mereka yang tak melakukan kerosakan. Yang ketiga, mereka yang memegang janji. Pegang janji, tunai janji elok. 3, insyaAllah pada bulan depan kita satu lagi tazkirah Ramadan hujung. Bulan depan kita ada hujung dekat hujung lah, 20 berapa, 24 ke 23 ke 22 Ramadan lagu tu lah, hujung-hujung dah. Hari Khamis insyaAllah kalau umur panjang kita datang. Tu jamak siap dah, walaupun saya kata insyaAllah tapi umur panjang. Kalau mati tak boleh buat apa lah. Takkan mati yang Ustaz kata insyaAllah, dah aku mati nak buat macam mana? Takkan Nabi korek dalam kubur orang main ni. Kalau umur panjang kita insyaAllah aku tak ada arah melintang. Kalau sakit demam tak boleh buat apa jugalah. Jadi kita ada arah melintang, insyaAllah kita datang. Kita sambung lagi dengan ciri, masih ada lagi. Dalam ni kaitan saya masih banyak lagi ciri yang kita tengok. Puasa itu la'alakum tattaqun, puasa membentuk kamu jadi orang takwa. Jadi maknanya dia cubalah, insyaAllah saya kata dulu, mudah-mudahan kita mengambil tibar. Cuma saya tutup kuliah ni, bagaimana keadaan orang yang tak tunai janji dia atau menyalahi janji dia. Kita dengar baik-baik ni ayat. Apabila seseorang yang dia melanggar sumpah janji dia, bila dia bohong dengan Allah, dia bohong dengan manusia, dia langgar sumpah janji dia, apa jadi? Mari kita baca penutup tentang sumpah janji, iaitu pada surah Ali Imran ayat 77. Boleh tengok dalam handset tu kalau ada. Kok saya tak betul Kata Tuhan, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual dengan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Nampak? Yang pertama, dia menjual janji dengan Allah. Bila dia kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu, yang tu pun dah kira ikatan sumpah dengan Allah dah. Termasuk sumpah dengan manusia sebut nama Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka yang lain thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Balasan yang diterima bila mana dia menjual janji dengan Allah, janji dengan manusia, sumpah dia, maka yang pertama balasan dia bahawa mereka tidak akan mendapat apa-apa bahagian dalam negeri akhirat walau sedikit pun. Makna syurga pun tak dapat, bidadari pun tak dapat, perlindungan tak dapat apa. Dan kata la khalaqalahum, tidak dijadikan apa-apa pemberian, tidak jadikan apa-apa bahagian, tak ada langsung, mereka tak dapat apa. Tuhan, aku semayang, okey, Tuhan kata. Aku puasa, okey. Aku pergi haji dah 20 kali dah, aku pergi umrah 100 kali, memang betul. Tapi pasal hang menjual, sumpah janji hang murung, tak dapat apa. Apa benda? Adik, nak tanya, kalau ayah biasa janji macam ni, adik pun mengaku okey, cik buat macam ni, tiba-tiba adik mungkir janji, Allah bagi tak? Ayah bagi tak? Tak bagi kan?
Ayah kata apa kat dia? Ayah kata apa itu? Nampak? Ayah esok benda. Abang nanti soal balik kan? Kata nyanyi kan? Entah kan? Takkan adik dah kata, oh abang janji. Abang dah ulangnya tu kan? Memanglah, tapi dah nampak? Sama dengan abang kita. Kalau kata cucu nak janji buat ni, tiba-tiba tak buat, nak bagi tak? Mampu tak bagi betul tak? Tak siapa nak bagi. Ya Allah, tidak dapat apa bagian. Yang kedua, wala yukallimuhumullah, Allah tak nak bercakap dengan dia. Nak tanya saudara adik kita, kalau orang yang suka muhung adik mau cakap ni tak? Dia kerja muhung. Nak cakap tak? Sepasan dak ke orang? Nak cakap saudara? Kalau kata saya ni memang suka duk muhung lah. Jumpa nak duduk kan, nak lari kan? Lari kan? Kira dengan dia sampai belah perlih ada satu. Saya cerita kat anak saya kemarin. Dia cerita pasal nama orang lah, Mat. Saya kata satu ya adik, hang tak dengar lagi. Nama dia Mat Muhung. Dia perlih tu lueh, tak babak pandang lah. Ada seorang sampai hari ni orang duk panggil dia Mat Muhung. Pasal memang daripada muda sampai dia duk sampai orang panggil dia Mat Muhung. Ya. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, bahawa Allah takkan pandang dia pada hari kiamat. Baik, nak tanya saudara, jawab Allah dengar. Orang yang suka bohong nak tengok muka dia ke? Tengok pergi ya? Tak ada pergi kenduri pembangkit dia. Dia main dah jauh, nampak? Kita buat itu, nampak tak? Habis ya, mak kita muka dia pun tak orang pandang tu. Kita tengah nampak, kalau boleh nak beralih, kalau boleh nak sambil makan nak tutup, tak boleh tengok muka. Allah pun lagu tu, Allah takkan pandang dia. Balasan ketiga. Balasan yang keempat, wala yuzakkihim, bahawa Allah tidak akan menyucikan dosa dia. Allahu akbar. Allah tak mau suci dosa. Bukan cuci, suci. Nampak? Itu kita kaedah kita fiqh lu, air yang bersih lagi menyucikan. Bersih memang bersih, tapi suci tak? Ayat mustakmal misalnya, memang bersih tapi suci tak? Ini basuh kain tu boleh, ambil uduk boleh? Tak boleh pasal tak suci. Dia bersih tapi tak suci, nampak? Dan yang kelima, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang tak terperi sakitnya. Bila yang pertama dia menjual janji dia dengan Allah, dengan manusia. Yang kedua menjual sumpah dia, maka 5 pembalasan dia terima. Dia buat salah 2 je kok, tapi 5 dapat. Buat salah 2 je. Yang pertama menjual janji dengan Allah, yang kedua jual sumpah dia, 2 je salah dia buat, tapi buat balasan dia terima 5. Mau sungguh no? Beli 2 dapat 5 bulan. Ke supermarket beli 1 dapat 1 ya. Okey, yang ni beli 2 dapat 5. Lagi banyak. Itu dia, insya-Allah kat dulu. Mudahan kita jumpa lagi pada masa datang, jika dipanjangkan umur, jika diberi izin oleh Allah, jika tidak ada haral melintang. Kita jumpa lagi, kita sambung lagi dengan ciri ketakwaan dalam bulan Ramadan, menjana ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma faqihna rabbana amanna faqina warhamna wa anta khairun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.